Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas, sesungguhnya orang Quraisy telah berdamai dengan Nabi SAW. Di kalangan mereka ada Suhail bin Amr. Dia berkata, Nabi SAW bersabda kepada Ali, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Qala Suhail. Suhail berkata, adapun Bismillah itu kita tidak tahu apa Bismillahirrahmanirrahim, tetapi tulislah apa yang kami tahu. Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, uktub min Muhammad Rasulillah, tulislah daripada Muhammad Rasulillah. Mereka berkata, kalau kami yakin engkau memang Rasulullah, tentu kami mengikut engkau, tetapi kamu tulislah namamu dan nama ayahmu. Maka Nabi SAW bersabda, tulislah min Muhammad ibn Abdullah. Fashtaratu, tulislah daripada Muhammad bin Abdullah. Mereka pun mensyaratkan kepada Nabi SAW, yakni dalam perjanjian itu, bahawa sesiapa daripada kamu yang datang kepada kami, kami tidak akan mengembalikannya kepada kamu. Dan sesiapa di antara kami yang datang kepada kamu, kamu mesti mengembalikannya kepada kami. Faqalu ya Rasulullah, para sahabat berkata, wahai Rasulullah, adakah kita akan tulis ini? Qala, Nabi SAW menjawab, ya, kerana orang yang pergi dari kalangan kita ni kepada mereka, berarti Allah menjauhkannya, yakni daripada kita. Dan orang yang datang daripada mereka kepada kita, itu Allah akan memberi kelepasan dan jalan keluar kepadanya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Wa'il, beliau berkata, Sahal bin Hunayf pada hari pada hari Siffin berdiri, lalu dia berkata, ayyuhan nas, tuan-tuan sekalian, ittahimu anfusakum, raguilah diri kamu, kerana sesungguhnya kami pernah bersama Rasulullah SAW pada hari Hudaybiyah. Kalau kami fikir akan berlaku perang, walau nara qitalan, kalau kami nampak, kami fikir akan berlaku perang, tentu kami berperang. Wa dzalika fi sulh, itu berlaku pada ketika Nabi SAW berdamai di antara dengan orang-orang musyrikin. Umar ibn al-Khattab pun datang. Dia pergi kepada Rasulullah SAW, lalu berkata, wahai Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan? Nabi SAW jawab, memang. Dia berkata lagi, bukankah orang yang terbunuh di kalangan kita masuk surga, dan yang terbunuh di kalangan mereka masuk neraka? Nabi SAW menjawab, memang. Qala, Umar berkata, kalau begitu, fima nu'tid daniyah fi dinina, kenapakah kita memberikan ruang kehinaan di dalam agama kita ini, dan kita pulang dalam keadaan Allah belum lagi menyelesaikan di antara kita dengan mereka. Nabi SAW bersabda, wahai Ibn al-Khattab, sesungguhnya aku ini adalah pesuruh Allah, dan Allah sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan aku, mengabaikan aku. Qala, perawi berkata, yakni Sahal, maka Umar pun pergi, dia tidak sabar, dalam keadaan marah, dia pun pergi berjumpa dengan Abu Bakar. Dia kata, hai Abu Bakar, bukankah kita berada di atas kebenaran dan mereka berada di atas kebatilan? Abu Bakar menjawab, memang. Dia berkata lagi, bukankah orang yang terbunuh di kalangan kita masuk syurga, dan orang yang terbunuh di kalangan mereka masuk neraka? Abu Bakar kata, memang. Qala, Umar berkata,
Kalau begitu, kenapakah kita memberikan ruang kehinaan di dalam agama kita? Dan kita akan kembali dalam keadaan Allah belum lagi memutuskan di antara kita dengan mereka. Abu Bakar berkata, hai Ibn al-Khattab, sesungguhnya dia itu Rasulullah, dan Allah sekali-kali tidak akan mengabaikannya. Qala, perawi berkata, setelah itu, selepas itu turunlah Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa berita kemenangan. Fa arsala ila Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menghantar orang kepada Umar, yang supaya dia datang. Fa aqra'ahu iyyahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan di hadapannya kepadanya ayat yang diturunkan kepada baginda. Faqala ya Rasulullah, dia pun berkata, adakah ini kemenangan wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Fatabat nafsuhu wa raja'a, maka tenanglah jiwanya dan dia pun kembali. Dengan syaratnya, Imam Muslim meriwayatkan daripada Syaqiq lagi, tadi Abu Wa'il pun waktulah yalah Syaqiq tu ya. Dia berkata, aku telah mendengar Sahal bin Hunayf berkata pada di Siffin, ayyuhan nas, tuan-tuan sekalian, ittahimu ra'yakun, raguilah fikiran kamu. Demi Allah, aku masih lagi nampak hari Abu Jandal. Pada hari itu, kalaulah aku dapat menolak perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya aku tolak. Demi Allah, tidak pernah kami letakkan pedang kami di atas bahu-bahu kami untuk sesuatu perkara sama sekali, melainkan pedang-pedang itu membawa kami kepada suatu perkara yang baik, kepada suatu keadaan yang baik, kecuali keadaan kamu ini. Ibnu Numair tidak ada menyebutkan ila amrin qattu, itu tak ada sebut. Lagi satu sanad lagi, ila amrin yufzi'una, lafaz dia berbeza. Tadi ila amrin yufzi'una, yakni kepada suatu perkara yang dahsyat, yang teruk lah. Kemudian riwayat daripada Abi Wa'il lagi, Syaqiq tadi juga, dia kata, aku mendengar Sahal bin Hunayf di Siffin berkata, ittahimu ra'yakum, kamu ragu ilah pikiran kamu, ala dinikum, pikiran kamu dalam menghadapi agamamu. Falaqad ra'aituni, kerana sesungguhnya aku masih lagi nampak aku pada hari Abi Jandal. Pada ketika itu, kalaulah aku dapat menolak perintah Rasulullah, nescaya perintah Rasulullah dia tergantung, ini tidak ada jawapannya. Tidak kami buka daripadanya satu bucu, melainkan terbuka kepada kami daripadanya satu bucu yang lain, satu penjuru yang lain. Penjuru beg lah, beg yang lain itu mana dia begitu, nanti kita bincang kemudian. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Qatadah bahawa Anas bin Malik menceritakan kepada mereka, katanya, apabila turun ini, inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan yang nyata kepadamu, supaya Allah mengampuni kamu, hingga kepada firman-Nya, fauzan azima, yakni kemenangan yang agung, yang besar. Pada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang daripada Hudaybiyah, wa hum yukhalituhum al-huzn wal ka'abah, pada ketika sahabat-sahabat mengalami kesedihan dan kepiluan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun menyembelih binatang kurban yang dibawanya di Hudaybiyah. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya diturunkan kepadaku satu ayat yang mana ia lebih aku suka daripada dunia seluruhnya. Kemudian dengan syarat satu lagi pun lebih kurang lagu itu juga dari segi makna dia. Kemudian
Ini bab menyempurnakan janji, menyempurnakan janji. Dengan sanadnya, Imam Muslim meriwayatkan daripada Hudzaifah bin Al-Yaman, beliau berkata, tidak ada sesuatu yang menegak aku daripada ikut serta dalam peperangan Badar, melainkan kerana aku dengan ayahku Husail telah keluar. Qala, Hudzaifah berkata, lalu orang-orang kafir Quraisy menangkap kami. Qalu, mereka berkata, sebenarnya kamu mahu pergi kepada Muhammad? Kami kata, tidak, kami tidak bermaksud untuk pergi kepadanya. Kami hanya bermaksud nak pergi ke Madinah. Mereka pun akhadhu minna ahdallah, mereka pun meminta mengambil daripada kami janji atas nama Allah. Wa mitsaqahu, mereka berjanjilah dengan kami dengan nama Allah, supaya kami pergi ke Madinah, yakni sahaja, dengan tidak la nuqatil ma'ahu, dengan tidak kami ikut serta bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pun pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kepada baginda kisah itu, perkara yang berlaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, insarifa, baliklah, pergilah. Nafi lahum bi'ahdihim, kita sempurnakan janji dengan mereka itu, dan Allah, kita akan meminta tolong dengan Allah untuk menghadapi mereka. Bab Ghazwatil Ahzab, ini bab peperangan Ahzab. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibrahim At-Taimi, daripada ayahnya namanya Yazid bin Sharik. Beliau berkata, kami pernah berada di dekat Hudzaifah. Tiba-tiba ada seseorang berkata, kalaulah aku sempat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu aku berperang bersama baginda, dan aku habis-habisan membelanya. Hudzaifah pun berkata, engkau akan buat begitu? Anta kunta taf'alu dhalik, engkaukah yang akan buat begitu? Laqad ra'aituna, aku masih lagi nampak kami, yakni para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Ahzab, ketika mana kami ketika mana angin yang kencang dan sejuk meniup kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, tidak adakah ala rajulun, tidak adakah sesiapa yang boleh membawa cerita tentang mereka itu, tentang orang kafir kepadaku? Nescaya Allah akan meletakkannya bersamaku pada hari kiamat nanti. Kami diam, tidak ada sesiapa pun daripada kami menjawab. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi, tidak adakah seseorang yang dapat membawakan berita tentang orang kafir itu kepada kita? Kalau dia akan buat begitu, nescaya Allah akan meletakkannya bersamaku pada hari kiamat nanti. Kami diam lagi, tidak ada sesiapa pun di antara kami yang menjawab. Kemudian Nabi SAW tanya lagi, tidak adakah seseorang yang dapat membawa berita tentang orang-orang kafir itu kepada kita? Nescaya, yakni kalau dia berbuat begitu, dia sanggup berbuat begitu, nescaya Allah akan meletakkannya bersamaku pada hari kiamat nanti. Fasakatna, kami diam, tidak ada sesiapa pun daripada kami yang menjawab. Faqala, pada ketika itu Rasulullah SAW pun bersabda, bangun hai Hudzaifah, kamulah bawakan berita mereka kepada kita. Aku lam ajid buddan, tak dapat tidak. Bila Nabi SAW telah
memanggil namaku, tak dapat tidak dapat melepaskan diri daripada bangun. Aku mana terpaksa bangun. Itu maksudnya. Aku terpaksa juga bangun bila Nabi SAW memanggil namaku. Qala, Nabi SAW bersabda, pergilah engkau bawakan berita orang kafir itu kepadaku. Wala tad'arhum, tetapi jangan engkau mengejutkan mereka sehingga mereka datang kepadaku. Falamma wallaitu min indihi, apabila aku telah berlepas daripada sisi Nabi SAW, ja'altu, aku berasa ka'annama amshi fi hammam, seolah-olah aku berjalan di dalam bilik mandi air panas. Itu hammam. Hatta ataituhum, sehingga aku sampai kepada mereka. Aku nampak Abu Sufyan sedang sedang berdiam ataupun memanaskan belakangnya dengan api. Fa wada'tu sahman fi kabidil qaus, aku pun memasukkan anak panah pada busur anak panah. Fa aradtu an armiyahu, dan aku mahu memanahnya, tetapi aku teringat, aku ingat kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kejutkan mereka sehingga mereka datang kepadaku. Kalau aku panah dia, tentu kena. Aku pun balik dalam keadaan berjalan macam dalam tempat mandi air panas. Falamma ataitu, bila aku pergi sampai kepada Nabi SAW, aku pun menceritakan kepada baginda tentang cerita ataupun keadaan orang kafir itu, dan selesailah kerja aku. Apabila selesai, qurirtu, terus aku berasa sejuk. Fa'albasani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakaikan kepadaku lebihan kain selimut yang dipakainya untuk bersembahyang. Teruslah aku tidur hingga ke pagi dengan berselimut, dengan kain selimut. Apabila pagi sampai waktu subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, "Qum, bangunlah wahai orang yang tidur, wahai orang yang kuat tidur." Jadi ini kita tak habis lagi baru ni kan, cerita Suluh Hudaibiyah tu, kita start situlah malam ni. Maknanya hak mula-mula kita baca tadi, apa hak orang kafir tak boleh terima lah beberapa perkara bila nak tulis surat perjanjian damai itu. Di antaranya ialah Bismillahirrahmanirrahim tu tak boleh, Muhammad Rasulullah tak boleh. Nabi SAW setuju belakang. Kali ni nampak dia setuju semua gapo-gapo pun sebut setuju. Jadi sehingga sahabat ni lemah. Begini mau orang kafir buat kita ni, kita pun sudah tunjuk dah kesetiaan kita kepada Rasulullah pada hari itu setara mana. Iaitu Nabi SAW ludah dia tak ada sapak tanah, sabu, sapu muka, sapu tu. Tu. Kalau Nabi SAW ambil air semayan, tak ada jatuh air dia tu. Sahabat ambil, sapu, ada buat minum, sampai begitu. Jadi orang kafir tu nampak, kalau setara ni sanggup mati ni, kira-kiranya memang sahabat bersedia lah kalau nak perang pun. Begitu sekali mana orang buat main dengan Nabi SAW, nak pegang janggut Nabi lah, macam-macam hari tu. Tapi Nabi lembut saja. Tu sahabat-sahabat tu jadi tak lekat duduk tu, kita kata tak lekat duduk. Nak tulis lagu ni dia kata, nak tulis lagu ni, ikut dia. Orang hak mari daripada Mekah, orang Islam pagi tempat kita hantar balik. Hak lari. Tapi kalau orang kita pergi dekat dia, dia akan pegang, tak boleh balik. Itu perjanjian. Mana nampak Nabi SAW ni terlalu bertolak ansur sangat. Beralah orang kata, kalau kita kata bahasa kita Kelantan, beralah sangat.
Walau bagaimanapun Nabi ada sebut di situ. Dia ada sebut di situ. Salah satu hikmahnya, bapa yang lagu tu mana kita tidak rugi tu kalau kita hantar balik orang dia hak mari dengan orang kita hak duduk sini ni balik dekat dia. Mana Allah SWT menjauhkan dia. Mana kalau dia tu orang tak molek, hak munafik, dia mari tak tahan dia balik, tak apa. Senang hak duduk dengan kita ni orang hak kemah-kemah belaka. Itu salah satu hikmah yang disebut di sini. Dalam riwayat yang lain ada dia sebut, iaitu kalau orang hak duduk sini dia balik pergi sana, pergi ke Mekah, tak apalah, dia pergi ke sana dia akan dakwah pula orang sana. Dia tak akan duduk saja orang yang beriman. Dia akan buat kerja sana. Kita tak rugi. Tapi kalau orang kita Islam duduk Mekah ni mari sini, kita nak hantar kelik, dia hak tu sahabat-sahabat merasa berat. Sebab apa? Tentu sekali hak mana mari tu dalam keadaan yang teruk dah. Kena apa ni kita kata, kena gari lah tangan tu, kena ikat tangan, kena seksa macam-macam. Lepas tu kena hantar balik. Nabi SAW kata tu, tak apa, Tuhan akan buka jalan lah, akan beri jalan keluar. Nabi SAW di sini banyak bertolak ansur pun. Ini Imam Nawawi sebut, dia kata maslahat dia tu lebih besar. Ini cara dari segi politik Islam ni. Mana kalau nampak kita Allah sikit pun zahirnya sekali nampak, tak apa kalau jangka panjangnya kita menang. Kalau kita untung kemudian, itu hak nak. Kalau kita untung kemudian, maslahat dia tu lebih besar lagi. Nampak kalah pun tak apa, dan kita tidak ada buat benda yang salah pun. Syaratnya, misalnya kalau kata tak tulis Bismillahirrahmanirrahim, Bismikallahumma pun sama juga. Allah juga bukan suruh sebut nama Bismillah qadda, Bismil Uzza qadda, Bismikallahumma. Kita pun kata lagu tu juga, Allah tu bagi kita yang ada sifat-sifat Rahman, Rahim dan lain-lain lagi. Kalau dia tak setiba pun ikut dia lah tu, tapi tidak salah sekadar tu. Kalau dia tak setiba Muhammad Rasulullah, Muhammad bin Abdullah pun betul, Muhammad bin Abdullah tu memang Rasulullah lah. Mana bertolak ansur pun ada hak dia. Di sini Nabi SAW nampak tidak ada apa. Boleh lagi. Kecuali kalau hak nak tulis tu nak membesarkan nama Tuhan orang kafir, itu lain cerita lah. Lain cerita lah. Lepas pada tu hak syarat sana, syarat atas kelik ke apa, dia nampak tidak rugi. Kalau lah hak munafik, kalau perempuan hak mana pergi, hak lelaki pun Nabi dia uji dulu, dia tengok dulu lagu mana, setara mana orang ni. Biasanya kalau dia tak tahan, dia akan lari. Biar dia lari, tak ada lagu tu tak apa. Biar ada hak kemah-kemah. Sebab nak duduk Madinah ni nak sanggup segala-gala. Hak tu hak nak, walaupun ada lah hak asal dia tu, hak munafik pun ada juga. Tetapi hak mari daripada Mekah ni kita tak tahu lagi lagu mana. Kalau kita atas kelik pun tak apa dia. Kalau dia orang tak molek, maknanya Tuhan menjauhkan orang tak molek tu daripada kita. Kalau dia tu orang molek, mari kepada kita, hantar balik, dia tidak akan duduk saja juga. Dia akan buat kerja cara dia. Gitu. Lepas tu orang Islam kalau pergi ke Mekah, tak boleh balik ke Madinah, tak apa juga. Sebab apa? Orang kita ni, Nabi SAW yakin maknanya dengan orang-orang Islam yang mengikut ajaran dia ni, dia tak akan pergi ke mana, dia tak akan lari, dia tidak akan berganjak daripada ajaran Islam, pergi mana pun. Bos dia boleh. Kalau tidak, kita nak pergi payah, nak pergi tempat dia. Ni dengan cara lagu tu, dia kita dengan sendirinya duduk di kalangan dia. Bila duduk di kalangan dia, dia akan tengok akhlak kita, cara semaya. Ni ada ketika-ketika dengar mengaji Quran dan sebagainya, dia akan mikir muka bahasa dia juga, dia akan faham. Itu cara Nabi SAW. Kemudian ini mukjizat, salah satu mukjizat lah. Dengan sebab itulah tindakan Nabi ni akhirnya seperti dalam hadis kemudian tu kan, tu ayat dalam suratul Fath itu,
Inna fatahna laka fathan mubina, menyatakan kemenangan yang besar di pihak orang-orang Islam. Dan lepas pada tu nampaklah untungnya. Sebabnya sebelum pada tu tak boleh nak pergi mari. Orang Islam tak boleh pergi Mekah. Orang kafir tak boleh pergi Madinah, dah bala. Jadi dia bila berdamai, orang Islam boleh pergi Mekah walaupun dengan syarat-syarat tu. Syaratnya misalnya kalau nak pergi tak boleh bawa senjata gitu-gini, walaupun syarat. Kita boleh pergi juga. Orang dia pun boleh mari Madinah. Bila kita boleh pergi ke Mekah, dia akan tengok cara kita lagu mana. Bila dia mari ke Madinah, dia boleh tengok. Dia balik, dia akan cerita. Berubah banyak sayang-sayang kita tu dulu, teruk rupa kita ni lah, teruknya. Tapi bila duduk sana kita tengok bagus pokok ni. Dia boleh balik cerita. Dan dalam masa ni lah Nabi SAW boleh hadap kepada orang-orang Yahudi. Dan Nabi SAW mengalahkan Yahudi di Khaybar. Khaybar jatuh ke tangan sahabat-sahabat orang Islam pada tahun yang ke-7 bila adanya Sulh Hudaybiyah. Yang ni dengan orang kafir tak ada nak perang, tak ada apa, dah selamat dah. Boleh hadap lah orang lain. Senang, tidak banyak kerja, tidak banyak perkara kena hadap. Itu untungnya. Dan pada masa itulah juga Nabi SAW tulis surat kepada pembesar-pembesar, kepada raja-raja kafir tu. Dia tulis surat pada masa tu dah. Dia hantar dakwah sahabat-sahabat dia pergi dakwah sana sini pada masa tu. Itu untungnya. Bila begitu, dia tengok tak lama selepas pada tu, tahun yang ke-6, ini Sulh Hudaybiyah berlaku pada tahun yang ke-6. Nabi SAW pada tahun yang ke-7 pergi buat umrah qada. Pada tahun yang ke-7 tu perang Khaybar berlaku dan jatuh ke tangan Islam. Pada tahun yang ke-8 saja Fatih Makkah, Mekah jatuh ke tangan Islam. Maknanya orang kafir Mekah tu dulu musuh tu jadi jatuh tak lagi. Sebab apa? Sebab dia tengok banyak dah hak moleknya Islam. Pasal boleh pergi mari lah. Sebelum pada tu tak boleh. Dan orang Islam pun dia pergi ke Mekah, dia tidak pergi saja. Dia buat kerja di sana. Hak mana boleh dia royak tu dia royak lah. Keluarga kau gapo dengan dakwah, dengan lidahnya, dengan apa nama ni, keadaan diri mereka tu lama-lama jadi hampir. Bila hampir tu bila hampir orang-orang kafir ni dengan orang Islam rapat tu, dia pun ramah hak masuk Islam. Sebelum Fatih Mekah lagi ramah masuk Islam. Sebelum Fatih Mekah lagi, dalam masa perdamaian tu ramah hak masuk Islam. Itu dia. Lepas tu orang-orang kafir hak bukan Quraisy ni, hak duduk di sekeliling tanah Arab tu, sekeliling Mekah tu, di semenanjung Arab, dia nanti tengok orang Quraisy. Kalau Quraisy ni masuk Islam, kira-kiranya puak-puak dia pun nak masuk Islam jugalah. Kalau ada tinggal pun puak-puak Hawazin, Taif, itu tak ramai lah. Itu pun tak lama selepas pada tu jatuh ke tangan Islam, seperti yang kita sudah jumpa dah baru ni. Puak-puak tu pun memeluk agama Islam juga, pergi Madinah ke apa. Habislah cerita. Jadi masuklah Mekah tu pun jadi negeri Islam juga. Itulah yang dikatakan wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masuk dalam Islam tu dengan beramai-ramai bila pada ketika Mekah tu lah, Fatih Makkah tu, pembukaan Mekah. Ramailah masuk masuk Islam. Bila begitu, itulah menjadi asas yang kedua kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mula-mulanya dibina di Madinah. Hak tu hak kumpulan mula-mula. Kuat nah hak tu. Dia uji macam-macam, semua lulus. Lepas tu kumpulan yang kedua, Arab juga, Quraisy, hak Mekah ni. Bila masuk Islam, puak-puak ni lah yang kemudiannya sebarkan Islam ni keluar daripada tanah Arab. Itulah sejarah. Hak mula tu nak perang dengan Nabi tu lah, puak-puak Abu Sufyan, apa ni semua ni, kemudiannya masuk Islam, berjuang. Tak ada dah lah hak lain. Nak perang dengan orang kafir hak lain pula, bangsa lain pula. Bangsa lain. Itulah ceritanya di sini. Lepas tu riwayat daripada Sahal bin Hunayf. Sahal bin Hunayf pada hari Siffin. Sahal bin Hunayf ini Nabi SAW telah mempersaudarakannya dengan Sayyidina Ali. Ini saudara Sayyidina Ali.
orang Muhajirin dengan Ansar tu dipersaudarakan. Dia ni dengan Sayyidina Ali. Jadi dia rapatlah dengan Sayyidina Ali. Pada masa perang Siffin tu, kira-kiranya dia duduk balik Sayyidina Ali lah juga dengan adik-beradik dia. Nabi SAW pernah jadikan dia tu sebagai saudara. Tapi dia merasa tak sedar hati. Sebab apa? Nak perang ni sama Islam. Ni sahabat ni ceritanya. Dia kata, ada yang kata dah kita betul apanya, kita lawan dengan dia. Biar orang mati pun. Sahal bin Hunayf kata, ayyuhan nas, tuan-tuan sekalian. Dia bangun berucap, ittahimu anfusakum. Kamu raguilah diri kamu. Jangan terlalu yakin sangat kepada diri sendiri. Jangan terlalu percaya. Dalam riwayat yang lain, jangan kamu percaya sangat kepada fikiran kamu. Raguilah. Jangan berasa fikiran kita tu betul, molek sangat. Jangan. Ini masalah kita nak berhadapan dengan agama ni. Banyak perkara agama ni kita tak faham. Kalau kita nak guna akal semata-mata, beratlah. Maknanya gitu. Ni pun masalah agama juga. Tak perang dengan saudara sama saudara pula. Dia kata, di mana dia keberatan, dia tak sih. Dia tak sih. Dia kata kami dulu ketika bersama Rasulullah di Hudaybiyah, kalau kira jadi perang, kami perang, kata dia. Bukanlah takut, bukan pengecut tak si perang ni, ni. Masalahnya ni kita ni sama-sama Islam ni. Hak dulu, kalau katakanlah jadi perang, kita perang, kata dia. Bukan jenis pengecut. Dia nak ayat. Ni pun tidak takut ni. Tapi itu masalah. Bila kata gini, ketika berlaku perdamaian di antara Rasulullah dengan orang-orang musyrikin, itulah sebab tadilah. Lagu mana dia cerita? Sayyidina Umar ni begitu sekali. Bila nampak Islam ni dihina, bila nampak Islam ni orang perendah, orang pelekeh Nabi, naik angin lah dia. Tidakkah kita ni di atas kebenaran? Mereka itu tak betul. Nabi kata ya tu. Orang kita kalau mati masuk syurga, orang dia mati masuk neraka. Orang kafir lah tu. Betul Nabi kata. Dah kalau lagu tu apa yang nampak hina sangat kita ni, buiruan, orang nampak hina. Dia Sayyidina Umar ni orang semangat kan, orang kuat, orang berani. Jadi dia nampak selapis lah maknanya. Itu maknanya fikiran kita ni kadang-kadang kita tak sabar. Sayyidina Umar tu orang cerdik dah. Itu hak sahal nak ayatnya. Hak dia nampak tu rupanya tak betul. Rupanya tak betul. Lepas pada tu Tuhan tak nak kelik dah, kata dia. Tuhan belum buat keputusan lagi, tak kalah lagi, tak perang pun lagi. Biar tentu kita tak lagi, kita terpaksa balik. Tuhan belum lagi buat keputusan di antara kita dengan mereka. Mana ayat Quran pun tak ada lagi kira-kira. Kamu pun tidak kata putus juga. Jadi Sayyidina Umar faham gitu. Dia kata, wahai Ibn al-Khattab, aku ni Rasulullah, Allah tidak akan mengabaikan aku sama sekali. Tak kata apa dia, dan Nabi kata gitu. Tapi dia tak puas hati sebenarnya. Dia pergi jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar pula. Lagu tu juga dia kata, Sayyidina Abu Bakar jawab serupa. Sama Sayyidina Abu Bakar dia jawab serupa dengan Nabi SAW. Situlah sahabat-sahabat. Dia daripada zaman Nabi SAW lagi nampak Sayyidina Abu Bakar ni lah paling layak ganti Nabinya, nak jadi khalifah ke apa selepas Nabi kat dia. Sebab apa? Semua dia jawab serupa. Kalau orang tanya, dia jawab serupa. Macam sini. Padahal dia tidak rancang, tidak kecek apa-apa. Serupa juga. Kalau orang tanya, apa ni? Khadijah katakan, macam mana orang ni akan memusuhi dia ni, sedangkan dia ni orang baik, orang yang apa ni, suka melayani tetamu, suka menolong orang yang susah, gini-gini kan. Abu Bakar kata lagu tu juga. Abu Bakar pun sifat dia lagu tu juga. Bila jumpa dengan Ibnu Dunnah, lagu mana orang Mekah ni akan mengeluarkan dia, halau dia, sedangkan dia ni orang, sifat yang disebutkan sifat Abu Bakar serupa dengan Rasulullah. Banyak benar kalau kita perhati dalam hadis ni lagu tu. Hak ni pun lagu tu juga. Dengan marah dia tidak sabar lah. Sayyidina Umar dia memang lagu tu beberapa kali dia. Beberapa kali. Bukan kali ni saja. Dia tanya lagu tu, Abu Bakar pun jawab lagu tu juga. Dia apa kata? Abu Bakar kata, hai Ibn al-Khattab, dia tu Rasulullah, Allah tidak akan mengabaikan dia sama sekali.
Perawi kata, lepas pada tu turun Quran, cerita itulah kemenangan Islam. Nabi SAW pun panggil, suruh orang pergi panggil, Umar pergi panggil dia. Dia kata Tuhan tidak buat keputusan lagi kan di antara kita dengan mereka. Pergi panggil dia. Mana Nabi SAW sayang kepada dia walaupun dia lagu tu. Pasal dia ni terlalu semangat sayang kepada Islam ni. Tak sih nampak Islam ni dihina, dipandang lekeh Nabi SAW. Dia tak sih. Kerana itulah serupa dengan orang yang tidak dapat mengawal perasaan dia apabila berlaku sesuatu kepada orang yang sangat disayanginya. Orang yang sangat disayanginya, kadang-kadang dia tak khabar diri dia. Seperti seorang ibu, kita kata anak dia jatuh dalam sungai, dia pula apa juga pergi, padahal dia tak pandai berenang. Misalnya begitu. Ini mana didorong oleh perasaan saat ni lah. Orang panggil dia ni orang maghlubul hal, orang yang perasaan dia tu di luar kawalan dia, dia tidak sedar. Tapi ada juga orang yang tidak lagu tu sebab Abu Bakar tinggi lagi, dia sedar molek dalam keadaan lagu mana pun. Sebab itu kita tak boleh kata Sayyidina Umar di sini dia biadab dengan Nabi SAW. Dia tak dengar Nabi, tak boleh kata lagu tu. Seperti Sayyidina Ali sebelum pada ni lah Nabi suruh sapu, dia tak sisapu. Dia tak sisapu. Kena kira langgar juga kan. Tapi dia adalah hal dia sendiri, kita tak boleh kata hak tu. Lepas pada tu Nabi dah panggil dia mari, bacalah ayat tu. Adakah ini kemenangan wahai Rasulullah? Kita balik gini nampak macam kalah. Rasulullah kata, iya. Dia pun tak apa. Maknanya dia kalau dia puas hati, fatabat nafsuhu wa raja'a. Dia pun senang hatilah, puas hati. Dah balik ke tempat dia. Tempat penginapan dia. Balik ke situ. Baru dia puas hati. Bila begitu, tak apalah. Dah Tuhan kata menang. Ini satu kemenangan. Jadi maknanya kemenangan ini tidak semesti kemenangan yang orang panggil kemenangan sepenuhnya. Hak kita dapat bunga-bunga kemenangan pun kemenangan dah tu orang panggil. Begitulah maknanya. Kemudian ni lagi hadis Sahal lagi. Dia kata, kamu raguilah pikiran kamu, demi Allah aku duk nampak lagi hari Abu Jandal. Ni ceritanya pada hari tu belah-belah duduk buat perjanjian tu, tulis tu, mana-mana orang Mekah pergi kepada Nabi SAW kena hantar kelik. Abu Jandal ni seorang sahabat, kalau duduk Mekah dia kena ikat kaki tangan dia, belenggu dengan besi. Lari, lepas dia lari sampai dekat Nabi situ. Pok-pok dia kata, ini ujian. Sekali nak tengok Nabi SAW mula-mula kata juga, kalau dia ni seorang lepas lah ni muka tidak muktamad lagi. Dia kata pakai tak jadi kalau pakai lepas. Mana kena hantar balik. Nabi SAW pun tak ada apa lah. Sahabat-sahabat tu ya, sahabat gitu sekali berasa tu naik angin tu. Jadi duk tengok dia ni dalam keadaan dia belenggu, terikat tangan kaki, dan dianiayai sekian lama, diseksa. Tiba-tiba Nabi SAW bagi kelik, beri ke orang kafir, buat kelik mula Mekah. Tapi dia orang kuat iman, dia tidak kata murtad, wal'iyadzubillah, tak lari daripada Islam, balik ni tanggung gitu, susah lagi. Lepas pada tu ceritanya Abu Jandal ni, dia cari peluang, dia lari pula. Tapi lari dia tidak pergi ke Madinah. Dia lari. Sebab apa? Kalau pergi ke Madinah, Nabi terikat dengan perjanjian yang akan menyusahkan Nabi. Dia pergi ke mana? Dia pergi kepada ada golongan sahabat jenis lari ni pada masa perjanjian, seperti Abu Basir ada tempat dia, pengkalan dia. Dia pergi situ. Pergi situ dia buat apa? Mungkin tak ada kena-mengena dengan Nabi ni. Kalau orang kafir Quraisy nak lalu ikut dia tu, nak pergi menego ke gapo, dia ganggu. Dia buat onak, dia rapah barang dia gitu gini. Jadi orang kafir ni lemah lah.
Itulah kata dia. Kalaulah kita benarkan dia, kita tak ada masalah. Dia terikat dengan ni. Ni lagu mana? Dia lari suku pula. Kalau pergi dekat Nabi tak apa, dia lari lain Nabi nak buat mana? Dia pergi mengadu pada Nabi lah, nak apa dia orang kamu. Nabi kata itu di luar daripada kawasan kita, bukan di bawah kawalan kita. Kita nak kan? Tak termasuk dalam perjanjian ni. Kamu kira diri lah. Lama-lama hak pokok dia lemah dengan hak tu lah. Sebab dia susah sangat dengan hak tu. Akhir sekali dia kata tak perlulah hak ni semua ni, batal-batal lah syarat ni. Mula-mula memang gitulah syarat ni. Jadi setengah-setengah ulama dia buat kesimpulan daripada hak ni kan. Dia buat kesimpulan daripada hak ni, mana boleh, mana dalam keadaan mana kerajaan Islam itu terpaksa, dalam keadaan dia tidak boleh bertindak, dia tidak boleh buat apa-apa, dia tidak boleh membela diri kita, kita boleh suku. Itulah yang jadi timbul Al-Qaedah lah, Taliban lah, apa tu. Sebab kalau nak harap kau negeri Islam dia dah senyap pondai berlaku. Dah nak mana? Itu yang jadi gitu tu. Bila nak berjihad? Askar ada berlaku. Angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat, dah masing-masing negeri tu, semua negeri Islam ni ada. Tapi tak apa. Jadi apa duk tu area hak kafir mereka tu. Ikut dia hamba pula ada sama Islam. Adakah Nabi SAW tu hamba sahabat dia pergi gak pokok Abu Basir dengan Abu Jandal? Dah. Suku ikut dia. Dia tu suku. Di negara kita dia suku buat cara dia. Lama-lama dia jadi susah. Itu. Jadi hak cara hak ni pada adalah ada jalannya, ada jalan. Pasal apa? Tapi kita ni mudah. Itu kan mudah. Kata pengganah lah, itu buah orang tu, buah orang. Sebab apa? Sebabnya dia duduk ajar guna senjata, duduk ajar apa ni, taktik perang ke apa. Itu. Jadi kita pun kata ni pengganah. Ada kalau nak harap negara Islam ada ni bila yang ajar lah. Tak ajar. Nak bergabdeh pun tak erti. Pas dah lawan kan dengan orang kafir. Dia ajar, mujur lah kita kata. Erti. Tapi masalah lah juga, memang ada masalah. Setengah-setengah orang tak erti, orang jahil ni jadi gibong kok say. Itulah tu masalahnya. Tapi kita percaya kalau orang Islam yang betul, mengikut ajaran Islam yang betul, dia tak akan buat lagu tu. Tu sebenarnya. Kadang-kadang orang kafir ni dia nak memburuk-burukkan mana-mana golongan Islam. Dia buat, lepas tu dia kata kita orang ni buat. Sebenarnya kalau orang ikut cara Islam tu, dia tak akan bom tu kalau. Dia tak akan buat lagu tu, tak kena tu, tak pernah sabar tu. Tapi pasal susah lah. Dia nak kecek dalam TV pun tak boleh, nak bela diri pun tak boleh, nak royak sebenarnya tidur dia tak boleh. Kita nak jumpa dengan dia pun tak boleh. Halik nung saja duk kata. Kita pakar hak. Kita pakar hak. Kalau kita tengok dalam hadis ni, nampak ada hak ni lah orang dia pegang. Rasulullah tak boleh nak buat apa, nak perang tak boleh, bukan perjanjian damai. Kalau pergi ke Madinah jadi lagu tu, dia pergi suku, tak tahu duk mana, lagi susah. Tak tahu duk mana, tak tahu pasport mana. Dia nak kan? Pasal apa yang jadi gini semua ni? Pasal orang Islam ni ditindas. Orang-orang hak jiwa, dia ada jiwa lagu tu. Ada jiwa orang alim jenis khabib kitab, beri kitab tu. Dia jenis tu. Tapi ada dia boleh buat lagu tu. Dia nampak nak tolong orang Islam juga. Apa kita jadi memusuhi dia sangat? Itu tak kena tu. Jadi kita ni pula jadi hamba, pakak hamba sekali dengan orang kafir. Itu tak kena tu. Itulah keadaan orang Islam hari ni. Dalam keadaan ada negara berapa banyak. Tak apalah. Dia kata duk nampak lagi hari Abu Jandal tu, kalau aku boleh tolak lah perintah Rasulullah, aku tolak dah, kata dia gitu. Tapi tak boleh. Kita duk ingat sama, kalau kerana Islam ni kita letak pedang atas bahu sama, maknanya kita bersedia lah untuk perang,
untuk sesuatu perkara yang sulit, yang payah, yang sukar, akhirnya jadi senang. Tuhan beri kemenangan, kejayaan, kebaikan yang kita dapat. Walaupun perang, tapi kebaikan yang kita dapat. Lepas pada tu kita lega berasa. Hak ni kecuali hak ni nak perang sama kita ni, aku tidak berasa lagu tu, kata dia. Berasa sebab lah nak pergi perang lah kepada sama kita Islam. Hak dulu lain. Hak dulu, hak masa dengan Nabi dulu, mana muka dengan kafir. Ni dak. Hak soal lagi tu pun gitu juga. Cumanya hak ni kan riwayat, kalau aku dapat menolak perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada jawab dia seperti hak di atas tu. La radattuhu, nescaya aku tolak tu tak ada. Terus dia kata ma fatahna minhu, tidak kami buka. Hak sebetulnya riwayat ini tidak berapa kemah. Dengan sebab itulah Qadhi Iyad pun dia komen lah, dia kritik di sini. Iaitu cuba kita tengok di sini. Hak jawab dia tu tak apalah, sepatutlah takdir dia jawab tu tak apalah tu. Kalau kami dapat tolaklah perintah Rasulullah, tentu kami tolak. Tak ada, tentu kami tolak tu tak ada dalam riwayat. Mana kira-kiranya adalah berdasarkan riwayat yang lain. Tapi hak salah gini, ma fatahna minhu khusman, tidak kami buka satu bucu, satu penjuru daripada bekas itu. Kalau kita kata bekas air lah, buka kot ni. Buka tu, perkataan buka tu tidak tepat, kata dia. Fakadha huwa fi Muslim. Lagu ni lah kata dia. Qala al-qadhi, Qadhi Iyad berkata, wa huwa ghalat. Ni perkataan ni salah, tak betul. Walaupun dalam Muslim salah. Au taghyir, ataupun diubah ni, salah lah kerana tersalah siapa-siapa tulis ni. Wa sawabuhu, hak betulnya lagu ni, ma sadadna minhu khusman, tidak kami tutup mana-mana bucu yang bocor, yang terbuka. Tu hak betul. Mana kita kata dalam keadaan susah kan, kita kalau air bekas air, cur tubik kau ni bocor, kita tapur sini, cur tubik kau ni pula, kita tapur sini, cur tubik kau tu pula. Itu maksudnya. Kau tutup kau ni, tubik kau ni, tutup kau ni. Tutup bukan buka. Buka kau tubik lah. Apa makna? Hak kita tak siwi tubik. Hak tu hak betulnya. Demikianlah terdapat di dalam riwayat Bukhari, ma sadadna wa bihi yastaqimul kalam. Kalau kita kata ma sadadna, tidak kita sumbat, kita tutup, barulah betul, kata dia. Supaya dalam Bukhari. Hak dalam Muslim ni, hak ni silap. Perkataan fatahna tu, fatahna, ma fatahna minhu, tu tak betul. Hak betulnya ma sadadna, iaitu tidak kita sumbat ataupun tidak kita tutup tempat bocor sana ni, bocor lain pula. Hak ni nak ayat hak kita ni, hak nak perang ni sama Islam ni, disiplin ni, lagu itulah keadaannya. Aku tak erti, kata dia. Tutup kau ni, tubik kau ni, tutup kau ni, tutup. Mana serba tak kena. Sebab tu dia jadi serba salah tu. Dan hadis ini menunjukkan bahawa boleh berdamai dengan orang kafir ni, boleh. Berdamai dengan orang kafir boleh, bukan tak boleh berdamai dengan orang kafir. Di peringkat mana-mana pun boleh. Bahkan Islam memang suka berdamai. Memang suka berdamai ke arah tidak tumpah darah tu kita naknya. Jadi perang-perang ni hak tak ada arah. Perang tu hak tak ada arah. Jadi selama mana masa boleh berdamai tu, tu Imam Nawawi sebut sini khilaf ulama. Ada yang kata selama ni, ada yang kata selama ni, tak apalah tu. Apa ni? Imam Malik kata tidak ada had selama ada setahun ke, 2 tahun ke, 10 tahun ke, ikutlah, boleh lah. Sedikit ke banyak ke, ini terpulang kepada pemimpin semasa lah. Pemimpin semasa. Gitu. Habis dah lah cerita apa ni, Hudaibiyah. Kemudian ini wafat bil ahd, menyempurnakan janji, memenuhi janji. Janji
Nabi SAW ni dia ajar, kalau berjanji kena tunaikan janji, sempurnakan ataupun penuhi janji itu. Jangan membatalkan ataupun memungkiri janji, walaupun dari segi zahirnya nampak merugikan kita. Itu ajaran Nabi SAW. Cerita Hudzaifah, dia kata dia tu nak keluar, dia dengan ayah dia. Sebab apa yang dia tak masuk dalam perang Badar tu, kata dia tak ada sebab lain, kata dia. Aku dengan ayah aku Husain. Itu nama ayah dia sebenar. Yaman itu gelaran ayah dia, Hudzaifah bin Al-Yaman, Hudzaifah bin Husain sebenarnya. Ayah dia tu nama dia Husain. Aku dengan ayah aku lepas tu keluar tu kena igak kau orang kafir. Mereka pun kata, tak ada lain nak pergi dekat Muhammad ni, nak pergi bela dia. Kami pun kata, kami tidak maksud nak pergi nak pergi jumpa dengan dia tu. Kami nak pergi Madinah. Dia kata nak pergi Madinah, bukan maksud nak sekali dengan dia nak perang. Tak tahu gapo pun dia masalah nak perang tu, muka duduk Mekah. Jadi perancangan Nabi nak perang apa tak tahu. Cumanya dia ada dengar-dengar lah orang kafir tu nak perang, nak lawan Nabi SAW. Dari segitulah. Sebab itulah orang kafir ni dia kata tak ada lain nak pergi Madinah ni, nak pergi tolong Nabi lah. Perang lawan puak-puak dia lah. Lama-lama dia nak pergi juga. Demo tu pun kata boleh kalau nak pergi, tapi kena janji, kena bersumpah dengan nama Allah, muka Islam dengan nama Allah. Kamu nak pergi ke Madinah ni, pergi Madinah saja, bukan nak perang dengan dia, ikut Nabi tu. Dalam keadaan itulah pasal terpaksa kami pun pergi. Akhir sekali boleh pergi ke Madinah, royak kepada Nabi SAW cerita tu. Nabi SAW kata kan, baliklah, tak apa. Kalau nak balik Mekah pun tak apa, insarifah, balik. Ataupun insarifah tu maknanya nak pergi perang, Nabi SAW suruh balik dulu, tak usah pergi, tak usah mari perang. Pasal apa? Kalau mari jadi mungkin janji. Kamu sudah berjanji dah dengan nama Allah, sudah berjanji tak usah tolong aku. Lepas tu masalah nak lawan apa-apa dia ni, kita minta tolong dengan Tuhan lah. Tu cara dia. Pelik juga tu kan. Padahalnya kita kata mengikut kaedah yang kita sudah jumpa dalam hadis dulu, boleh berdusta pun boleh. Supaya juga di sini. Sebab itulah dia sebut ini dalam syarah Nawawi ni, ulama berselisih pendapat tentang orang yang ditawan, yang berjanji dengan orang kafir, tak boleh lari. Orang kafir igak dia, lepas tu berjanji, tak boleh lari. Lagu mana boleh lari ke tidak? Syafi'i, Abu Hanifah dan Kufiyun, ulama-ulama Kufah berkata la yalzamuhu dhalik, dia tidak terikat dengan perjanjian itu. Bahkan bila dia boleh lari, larilah. Walaupun bersumpah dengan nama Allah pun tak apa. Itu dia. Malik berkata tak boleh, dia berjanji, kena tunai janji. Gitu. Tapi ulama-ulama sepakat mengatakan kalau orang kafir ni paksa sampai dia bersumpah untuk tidak lari, maka sumpah tu dia kira tak jadi sebab dipaksa. Maknanya kalau dia langgar pun tidak kata kena bayar kafarah ke apa, tak ada lah. Itu. Adapun kes Hudzaifah dengan ayah dia ni, orang kafir minta dia bersumpah untuk tidak ikut serta perang bersama dengan Nabi SAW nak lawan orang kafir tu. Nabi SAW suruh tunaikan janji tu. Ini Nabi suruh ni bukan sebagai wajib mesti dak ni. Ayatnya tinggi tu. Dari segi keyakinan Nabi SAW tu kepada Allah tu tinggi. Padahal kita kata kurang benar lah hak pergi perang Badar tu. Tapi dia kecualikan juga. Nak suruh apa? Orang kafir ni kata, tengok peribadi orang Islam ni, pemimpin orang Islam ni lagu tu. Dia lebih bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada hak zahir. Tidak wajib, sebab tidak wajib menyempurnakan janji itu sampai meninggalkan jihad bersama imam ataupun naibnya.
Hak ni bersama dengan Nabi SAW sendiri ni, hak ni lebih besar lagi. Kau nak kira, lepas tu sumpah dia tu apa jadinya? Muka kafir. Kalau nak kira. Tetapi Nabi SAW tak say, orang duduk kecek tersebar tentang sahabat dia ni jenis tak boleh pegang janji. Dia tak say. Tu Nabi SAW ni lagu tu. Kalau nak kira sebenarnya tidak terikat. Boleh kalau apa ni, batalkan janji itu. Tapi Nabi SAW tak say. Kemudian cerita Ghazwah Ahzab, Hudzaifah juga. Cerita Hudzaifah juga. Ada satu orang tu dia kata, aku kalau dah dengan Rasulullah dulu, dia ni tabi'i lah, mana tak dah. Kalau dah dengan Rasulullah dulu, muka dia dengar tengok cerita ni, semangat dah, hebat dah Islam. Kalau aku dah, aku perang dengan Nabi. Aku perang sungguh, kata. Habis ring tolong Nabi. Dia kata. Hudzaifah pun kata, nak buat gitu. Main-main. Maknanya jangan kecek lagu tu. Orang kemudian ni, dia tidak teruji seperti sahabat-sahabat dulu. Dia berasa sedap tu, dia tidak berhadapan lagi. Jadi Hudzaifah faham kira-kiranya orang ni dia dakwa dia boleh mengatasi sahabat lagi. Tidak lagu tu. Itu sangkaan dia sajalah. Perasan lah, kata tadi perasan. Hak sebenarnya tidak gitu. Hudzaifah kata maknanya dia tengok gaya tu tak boleh. Aku duk nampak lagi sahabat ni, dia nampak lagi walaupun lama sampai pada tu nampak terbayar-bayar lagi. Dia kata pada malam Ahzab angin kuat, kata dia, sejuk pula tu. Rasulullah tanya, siapa hak boleh pergi intik musuh? Lepas tu balik mari royak. Apa cerita ni? Orang tu kalau dia buat lagu tu, Allah SWT akan letakkan dia sekali dengan aku, saya esok dia hari kiamat. Istimewa benar. Tak ada, senyap 2-3 kali senyap. Sahabat besar-besar ni senyap. Hudzaifah nak ayat gapo, letih dah sahabat-sahabat ni. Tak ada raya, habis ring tu. Gali parit perang Ahzab ni kan. Perang Ahzab ni, Khandaq tu hak tu lah juga. Perang Khandaq duk gali parit tu seluah mana, hak tu pada letih dah. Lepas tu banyak lagi kerja-kerja lain hak kena buat. Orangnya sikit, musuh pulaknya bukan saja satu kumpulan Ahzab kan, macam-macam parti kumpulan ni. Yahudi pun buat onar juga di Madinah. Letih dah sahabat. Tak ada siapa dia bangun. Suk-suknya Nabi SAW kata, Hudzaifah bangun. Hudzaifah kata, tak ada arah lah, pasal dia sebut nama aku, kena bangun je. Bangun, letih bangun. Nabi SAW kata, pergi buat mari. Mana nak jadi pengintik ni bukan main-main. Dari gak kau orang mati. Lepas tu letih ni, dalam keadaan penat dah. Bukan tak duduk sekali dengan Nabi. Akhirat saya esok memang sahabat tu cari benar lah tu. Tapi main dengan tak ada daya ni. Tu nak ayatnya, bukan senang sahabat dulu sampai setara tu habis ring. Mu ni tak tahu mana ni, sedap lah kecek. Tu maknanya ayatnya, orang dakwa-dakwa kemudian boleh jadi. Kalau duduk sama sahabat jadi munafik boleh jadi. Sebab tu tak boleh sedap hati. Duduk komen sahabat di gini-gini, susah lah. Dia orang hidup zaman tu, dia menghadapi sendiri. Kita dia baca cerita. Ni contohnya Hudzaifah kata dia pun pergi. Sejuk malam tu, sejuk tak kira. Tapi pelik, kata dia, bila aku sanggup gitu. Tapi dia kata, Nabi pesan, jangan kejutkan mereka, jangan buat apa-apa. Walaupun mana gitu, sampai dia boleh mengesan aku. Mengesan aku tu makna kalau igakmu, dia paksa-paksamu, dia buat gana-gana jadi pecah rahsia. Marilah kepada aku. Maknanya akhirnya sampai kepada aku. Ataupun kalau tidak gitu pun tidak nak. Dia pengintip ni tidak semesti nak buat apa-apa, nak berita saja. Betul, sekatu. Tak suruh buat apa-apa, sekatu. Hak nak. Jadi sahabat ni patuh dia. Dia pun kata, bila memang tak ada sejuk, letih.
Bila aku pergi, semacam aku berjalan, kata dia, dalam bilik mandi air panah. Panah suruh. Tu pelik. Tu benda pelik. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi, mana jadi segar pergi. Bila pergi itu, aku pun nampak Abu Sufyan. Dia muka sejuk ni kan. Duduk nyala, atau duduk panah belakang dia. Aku letak dah, kata dia, anak panah. Bubuh. Nak panah lah ke? Tapi ingat Nabi kata. Tak ada. Dia kata kalau aku panah mesti kena dah. Lepas pada tu tak apalah, aku pun balik. Dapat tahulah gapo dia, orang dia duduk lagu mana, keadaan lagu mana. Aku pun balik, berjalan tu pun macam dalam bilik mandi air panah. Pada musim sejuk, angin kuat. Tapi dia selesa. Aku berbalik pergi rakyat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita tu, selesailah kerja aku. Bila saja selesai, sejuk lalu. Tu pelik. Kurir tu. Bila saja selesai, sejuk pelik lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pakai lebih kain selimut dia. Hak dia guna buat sembahyang. Kain selimut. Dia pakai hak tu. Pakai hak tu hilang. Sejuk. Jadi jenera aku lah. Tidur sampai pagi tak khabar. Nabi sallallahu alaihi wasallam lah gerak aku, baru aku khabar. Itu cerita hak pelik lah, hak berlaku ni kepada dia. Sini dia nak ayatnya, sahabat-sahabat ni dalam perang Ahzab ni memang dalam keadaan yang penat sekali, teruk sekali, letih sangat. Tetapi kerana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak tahu lagi nak jadi lagu mana. Bukan semua jadi lagu ni hak Nabi suruh. Bukan semuanya nampak mukjizat. Dah ada hak pergi Nabi suruh mati, kena panah, kena buat nyaya kau orang kafir, kena igak, kena macam-macam seksa. Ada juga lagu tu. Hak ni Tuhan nak beri ke dia, nampak ke dia gitu. Mukjizat ni dia bukan sebab kita kata ilmu dunia bila kita boleh guna. Dah Tuhan nak beri. Boleh. Begitu. Tuhan tak sibuk dah. Tuhan nak beri nampak pada orang ni. Nampak. Tidak nampak, tak nampak. Gitu. Mukjizat lagu tu. Bukan seperti ilmu dunia kita kata kalau pakai ilmu tu lah. Pakai dah jadilah. Tidak. Tidak lagu tu. Mana keadaan sahabat ni dia tak pasti lagu mana. Tidak kata sahabat-sahabat ni tak apa, jadilah cukup mana-mana. Ada. Bukan semua. Kalau tidak tak mati syahid ya. Tak mati syahid. Tapi ada hak pelik. Mata ni jatuh ni, bubuh dalam tangan, mata pergi dekat Nabi. Nabi masuk mula molek. Pelik ke tu kita kata. Ada juga lagu, tapi lagu tu sama. Tak. Tidak lagu tu sama. Itulah mukjizat. Tuhan tidak beri sama tu nak menunjukkan ingat sama. Allah itu sah. Muhammad ini abduhu wa rasuluhu. Hambanya dan rasulnya, bukan Tuhan. Itu penting. Itu penting. Hal tu yang berlaku. Nabi sakit, Nabi susah, Nabi tak ada mukjizat pada ketika-ketika tu, tak nyata mukjizat. Itulah bendanya. Hikmat dia yang besar, iaitu nak suruh kita ni, akidah kita orang Islam ni sampai kiamat biar betul. Sebab apa? Nabi-nabi lain sudah rosak belakang. Ajaran yang dia bawa tu serupa dengan Nabi kita juga. Tapi akhirnya pengikut dia tu sesak lah. Kita Islam ni ada juga orang sesak lagu tu, ada juga. Tapi majoriti tidak gitu. Nak tengok dalam kitab ada hak betul, ada. Hak orang ngajar betul, ada. Hak tak betul pun ada juga, tapi hak ramai. Dari segi ajaran ni memang lagu tu jelas. Sekarang ni kalau nak cari agama tauhid tak payah. Boleh tunjuk selalu Islam tauhid semua. Hak lain tak boleh kata dia tu ajaran tauhid, tak boleh kata. Bahkan semuanya boleh dikatakan jadi syirik. Itulah benda. Jadi sampai sekat itulah Ghazwat Uhud pula. Wallahu a'lam.